Okey, so kita akan masuk pada formula kimia. Sebab nama pun kimia kan, dia memang tak lari daripada formula. Okey, macam yang selalu yang biasa kita guna adalah H2O, okey, CO2, O2. Yang ini yang mungkin awak dah biasa pernah lihat. Okey, hidrogen contohnya, yang ini yang biasa. Dan ini semua kita panggil sebagai formula. Okey, formula kimia maksudnya ialah formula di mana perwakilan bahan kimia yang menggunakan huruf bagi unsur dan bilangan perkali bagi jenis atom yang hadir dalam bahan itu. Okey, untuk maksud, selalunya kalau dulu kita ada soalan-soalan glamour tau. Kalau untuk soalan definisi, kalau SPM sebelum ni dia suka tanya formula empirik. Nanti kita akan belajar. Okay, isotop yang kita pernah dengar sebelum ni. Soalan-soalan macam tu untuk definisi. Tapi untuk SPM tahun ini, dia tanya yang jarang-jarang pernah ditanya dalam SPM. Contoh dia tanya apakah maksud kumpulan. Nanti kita akan belajar dalam bab 4 apa maksud kumpulan. Cikgu pun terkejut tiba-tiba dalam SPM keluar soalan yang lain daripada lain. Okey, dia tak tahulah kan sebab dia orang batch yang terakhir KBSM. Kita tengok sini pada terdiri daripada, formula ni terdiri daripada unsur yang hadir dalam sebatian. Contohnya macam air ni, H2O. So, unsur yang hadir dalam sebatian tu adalah unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Tu maksudnya. Okay, apa maksud dengan yang terdiri daripada tu. Okay, so yang kedua pula, nisbah atom bagi setiap unsur yang membentuk sebatian. Okay, kita gunakan juga untuk H2O ni, nisbah dia bermaksud ada 2 hidrogen nisbah dengan 1 oksigen. Ni maksud dia untuk yang B ni. Okay, yang A tadi adalah dia beritahu ada 2 hidrogen. Dia beritahu unsur saja, tak payah 2 lah. Okay, dia just beritahu unsurnya adalah hidrogen dan juga oksigen. Ni untuk maksud yang A. Untuk maksud yang B adalah nisbah. Okay, ini nisbahnya 2 hidrogen, 1 oksigen. Nombornya awak tengok pada nombor yang belakang. Okay, dia punya nisbah dia ikut pada nombor belakang dia. Okay, so kita tengok pula pada formula empirik. Apa pula formula empirik? Formula kimia tadi dah tengok. Formula empirik ni ialah satu formula kimia yang menunjukkan nisbah yang terringkas bagi setiap atom, setiap unsur dalam sebatian. Ni antara ni lah cikgu sebut tadi. Ni antara definisi yang glamour. Suka ditanya dalam exam. Okay, nisbah terringkas. Maksudnya kita kecilkan. Kalau kita boleh kecilkan lagi nilai dia, kita boleh kecilkan lagi. Bagi setiap unsur, bagi atom, setiap unsur dalam sebatian. Okay, cara penulisan maksud mesti ada dia punya subjek dia, iaitu formula kimia. Nisbah terringkas ni kena ada atom, unsur, sebatian. Tertinggal salah satu daripada yang cikgu bracketkan tu, salah lah awak punya definisi. Okay, dia tak ada half-half. Okay, markas separuh tak ada sebab makanya satu saja definisi. So, awak kena beritahu dari depan ni. Satu ni, 2, 3, 4, 5 isi dalam kamu punya definisi tu mesti cukup lengkap. Baru layak 1 markah. Okay, contohnya glukosa. Okay, glukosa ni dia punya formula asalnya, ini dia dah ringkaskan. Formula glukosa sebenarnya adalah C6H12O6. Okay, ini formula kimia dia. Okay, formula kimia adalah C6H12O6. Disebabkan formula empirik ialah nisbah yang terringkas, maksudnya kita boleh kecilkan lagi. So, kita tengok kat sini. Kita boleh bahagikan dengan nombor berapa? 6, 12 dengan 6 ni kita boleh bagi dengan nombor berapa? Untuk kecilkan lagi. Okey, contohnya kata bahagikan dengan 2. Setiap nombor ni kita bahagikan dengan 2. Okey, so C3H6O3. Okey, boleh kecilkan lagi tak? Boleh kecilkan lagi?
C3H6O3 ni dia tak cukup kecil lagi. Sebenarnya kita boleh bahagikan terus setiap nombor ni dengan 6. Kan 12 bagi 6 dapat 2. Okay, sebab itulah kita dapat jawapan dia CH2O. Sebab okay, tadi C6, H12, O6. So kita bahagikan setiap nilai itu dengan 6. Awak akan dapat akhirnya C tu ada 1, H tu ada 2, O ada 1. Tu yang dapat CH2O. Okey, boleh? Maksudnya awak kecilkan lagi nilai dia sampai yang paling kecil yang awak boleh dapat. Okey. Apa tadi nak sebut tiba-tiba lupa pula. Okey, so untuk propena, okey, propena ini pun bukannya formula asal ni. Ini adalah formula empirik dia. Okey, formula asal bagi propena adalah C3H6. Okey, propena adalah C3H6. So kita boleh bahagi dengan nilai berapa nak dapat kecilkan lagi? Yes, kita akan bahagikan dengan 3. Dia pun bahagikan dengan 3. Dia mesti nilai yang setara lah. Nilai yang sama. Dua-dua tak boleh. Yang ni bagi 2, yang ni bagi 4. Salah lah. Dia kena bagi dengan nilai yang sama. So kat sini awak akan dapat CH2. Sebab itu jawapan dia CH2. Ini baru yang basic dulu. Nanti akan ada bila kita buat eksperimen ataupun nanti ada soalan yang lain. Nanti cikgu akan tunjukkan jalan kerjanya. Okay, cuma cikgu nak kamu faham dulu formula empirik ni adalah formula yang menunjukkan nisbah terringkas bagi setiap atom. Inilah atom. Ni kita panggil atom ni. Satu atom karbon, atom hidrogen. Okay, setiap unsur, ni unsur tadi cikgu dah sebutkan unsurnya karbon dan hidrogen dalam sebatian. Ini adalah sebatiannya. Okay, maksudnya kita boleh kecilkan lagi sampai dapat nisbah yang terringkas. Itu formula empirik. Manakala formula molekul pula, ni formula molekul. Formula molekul yang menunjukkan, formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi setiap unsur dalam satu molekul sebatian. Sama macam tadi, mesti ada aus. Mesti ada atom, unsur, sebatian dalam kamu punya definisi. Okay, ni bilangan sebenar. Macam tadilah yang cikgu sebut tadi, ni adalah formula sebenar bagi glukosa dan ini adalah formula sebenar bagi propena. So, kita kenali dia juga sebagai formula molekul. Okay, formula empirik kita kecilkan formula molekul yang nisbah sebenar. Okay, ataupun bilangan sebenar atom. Dan kita boleh saling kaitkan antara berdua ni. Dia ada satu formula nanti pengiraan. Cikgu akan ajarkan selepas ini. So kita tengok dulu pada soalan latihan ni. Ni pun dah ada jawapan siap-siap. Macam ni kita nampak ni. Besar. Macam ya. Okey, kita tengok ini saja. Natrium klorida. Okey, natrium klorida. So, namanya adalah natrium klorida. Kenapa klorida pula? Sebab klorin tu dalam bentuk ion. Klorin ni bila kita dah gabungkan dengan bahan lain, dia jadi ida. Okey, klorida. Natrium klorida ni adalah nama bagi garam dapur. Garam biasa tu. Garam biasa kat rumah awak tu namanya natrium klorida. Jadi bila kita sebut natrium klorida, dia adalah Na dan juga Cl. Okay, NaCl. So ni formula je. Daripada formula ni kita boleh didaksikan dia ataupun kita boleh huraikan dia. Bermaksud ada satu atom Na sebab tak ada nombor kecil kat bawah ni dan satu atom klorin. Okay, satu atom. So yang ni dia punya simbol dia dan ini simbol yang kedua. Dan penulisan simbol ni awak kena tahu yang depan ni kalau dia adalah sebatian ion, nanti kita belum belajar lagi sebatian ion, dia mesti dimulakan dengan logam dulu
Baru belakang ni bukan logam. Okey, logam dan bukan logam. Jadi nanti kamu boleh cuba, sebab kita punya muka surat mungkin berbeza modul. Okey, modul kita mungkin berbeza dari segi muka surat saja, tapi bahannya sama. Ada tak yang belum ambil lagi? Yang mana yang masuk kelas cikgu hari ni, ada tak yang belum ambil lagi modul? Umairah dah ambil modul? Okey, Hanin? Alia dah ambil? Akmal? Suryani dah ambil modul dah? Okay, good. So kalau awak dah ambil modul, awak boleh cuba-cubalah kan jawab, sebab setakat ni pun kita baru pada bab 3. Okay. Target cikgu kalau boleh dalam minggu ni dan minggu depan kita dah habis bab 3. Ya ke? Boleh habis. Sebab tinggal sikit je lagi sebenarnya bab 3 ni. Okay, cuma yang bahagian belakang-belakang tu mungkin agak susah sikit lah. Bukan susah apa pun. Dia pada penulisan persamaan. Okay, tapi tak apa. Kita akan cuba juga dalam 2 minggu ni untuk settlekan bab 3 supaya bila kelas bersemuka nanti kita dah boleh masuk pada bab 4. Okay, so tengok kalau kamu boleh buat ada 2 soalan, okay, pada magnesium bromida dan juga cuprum oksida. Kita tengok pula pada latihan yang bawah ni. Okay, contoh di sini. Okay, kat sini dia bagi yang ni, mungkin cikgu boleh gunakan yang agak susah sikit. Okay. Kita tengok pada yang ini, soalan latihan yang ini, lengkapkan jadual berikut. Dia dah bagi namanya adalah asid sulfurik. So, kotak yang pertama dia nak unsur-unsur yang hadir. Okay, jadi unsur yang hadir dalam ni, awak kena tengok pada huruf lah. Okay, kalau mungkin awak tak familiar lagi pada nama, awak boleh tengok pada jadual berkala. Dalam modul ada, dalam buku teks pun ada jadual berkala, awak boleh tengok nama penuh dia. Okay, mungkin kamu tak tahu lagi, atau tak ingat lagi kan. Okay, so kat sini ada berapa unsur. Kalau tengok pada sini, pada huruf ni ada berapa huruf untuk asid sulfurik? Okay, ada 3 huruf. Okay, so huruf yang pertama adalah H, huruf yang kedua O, huruf yang S, macam mana ni? Bulat lain sebut lain kan, S dan O. Ingat kenapa warna kurang macam ni? Okay, so tengok kat sini. So dia nak unsur yang hadir, awak sebutkanlah unsurnya adalah hidrogen. Okay, kemudian ada sulfur. Okay, S untuk sulfur dan O untuk oksigen. Okay, so inilah 3 unsur yang hadir dalam asid sulfurik. Okay, kalau dia nak nisbah, barulah awak boleh tahu dari segi ada berapa atom. Kalau tengok kat sini, H dia ada berapa? Okay, H dia ada 2. So, awak tulis 2. 2 atom. Boleh 2A sebab tak muat. 2 atom hidrogen. S ada berapa? Okay, S ada 1. Okay, bila 1, memang kita akan tulis nombor dia. Jangan pula kata tak ada nombor ni bermaksud kosong. Tak ada nombor ni bermaksud dia ada 1. Okay, sama juga nanti dalam persamaan, nombor kat depan tu tak ada, tapi itu menunjukkan dia ada 1 mol. Okay, kita memang tak tulis 1 dalam persamaan ataupun dalam formula, kita tak tulis. Okay, manakala oksigen kat sini ada 4. Okay, so ini sajalah awak didaksikan dia. Kita panggil ini adalah awak didaksikan ataupun awak huraikan balik. Apa maksud daripada formula yang diberi? Maksudnya bila sekali tengok formula, okey, maksudnya dalam formula asid sulfurik ni ada hidrogen, ada sulfur, ada oksigen. Okey, kalau dia nak nisbah, ada 2 atom hidrogen, 1 atom sulfur dan 4 atom oksigen. Okey, boleh tak buat yang bawah tu agak-agak boleh buat tak? Yang ini. Kalau ada kurungan ni macam mana nak buat?
Apa masuk kurungan ni? Siapa tahu apa masuk kurungan tu? Jadi kat sini N ni ada berapa? Pandai. N ni ada 2. Maksudnya kita darabkan saja N tu dengan 2. O ada berapa? Yes, pandai. 3 darab 2. Jangan tambah. Okay, awak kena darabkan nilai dia. So, nanti awak boleh pecahkanlah balik satu-satu. Sampai setakat yang ini ada soalan? Ada yang tak faham? Okay, boleh. Okay, so kita akan masuk pada penentuan formula empirik. Macam mana kita nak tentukan formula empirik? Yang ni baru pada pengiraan. Ini pengiraan yang kita nak kena kira setiap pada soalan. Okey, dia bagi kat sini dalam satu eksperimen 1.60 gram kuprum. Okey. So awak gariskanlah dia punya maklumat dia. Okay, 1.60 gram kuprum bertindak balas dengan 0.4 gram oksigen dan membentuk kuprum 2 oksida. Ini hasil dia. So dia nak apakah formula empirik sebatian ini? Okay, awak dah ada 2 maklumat. Bermaksud kamu kena buat macam ni. Formula empirik memang kita mudah jawab dalam jadual. Kita akan buat jadual macam ni. So yang ni cikgu bagi tengok dulu. Okay, contohnya adalah macam ni cara nak jawab. Okay, maklumat tadi dia bagi kuprum 1.6, oksigen 0.40. Untuk buat jadual, dia punya dekat tajuk sahaja. Itu kan cikgu dah sebutkan dalam bab 1 kan. Dekat tajuk je kamu letakkan unit. Dalam setiap dia punya nilai kat dalam ni tak perlu dah tuliskan unit. Hanya tulis sekali saja pada tajuk jadual. Okay, dia punya kepala jadual tu lah. Okay, so kat sini yang first kali kita akan tuliskan unsur. Kemudian tuliskan apa 2 maklumat yang awak tahu ada tadi. Macam cikgu sebutkan tadi, kalau dia melibatkan antara logam dan bukan logam, pastikan logam di depan. Kuprum adalah logam. Oksigen bukan logam. Mana nak tahu? Sebab kita belum belajar betul-betul lagi, awak boleh rujuk pada jadual berkala unsur. Sebelum ni pun kamu dah ada basic jadual berkala unsur, kamu boleh tengok balik lah. Jadual berkala unsur yang dalam buku Cikgu Azmi ni tak ada colour lah. Selalunya kalau dalam buku teks dia dah coloured kan. Okay, dia dah colourkan ikut pada kategori dia. Okay, senang awak nak rujuk. So masukkan saja nilai. Sebab dia bagi 2 ni je. Yang bagi ni dan bagi ni. Kemudian dia mesti bagi satu lagi dalam soalan. Mesti akan dibekalkan pada kamu dengan kita akan bekalkan ini. Okay, JAR. Mesti ada JAR dia. Jisim atom relatif sebab kita nak gunakan segitiga. Okay, kita nak gunakan segitiga tadi. Sebab apa-apa pun soalan yang paling penting mesti cari mol dulu. Okay, mol tu kira macam memang benda penting lah yang kena ada dalam pengiraan. So kat sini awak akan masukkan untuk bilangan mol. Sebab itu penting awak ingat ni. Bila dah lama nanti dah tak payah lukis segitiga ni. Sebab dah biasa. So jisim molar. Yang ini mol. Okay, sekarang awak dah ada jisim iaitu 1.6. Awak nak dapatkan mol, awak bagikan dengan jisim molar. Okay, jisim molar bagi kuprum adalah 64. Dia dah beri, tak perlu hafal. Oksigen kat sini adalah 16. Okay, so kat sini 1.6 jisim dia perkan dengan 64, awak akan dapat 0.025. Okay, ni mol dia lah. Okay, yang ni pun awak bagikan dengan dia punya JAR bagi oksigen 0.4 bagikan dengan 16 dapat 0.025. Okay, settle untuk kira bilangan mol. Okay, sekarang ni dia nak nisbah ringkas mol. Okay, cara nak nisbah ringkas mol ni adalah nilai yang dekat sini.
Okay, dua nilai yang ada yang dah kira ni, awak kena comparekan dulu. Okay, maksudnya awak kena bandingkan dulu mana antara dua nilai ni yang paling kecil. Okay, tapi sebab dua-dua sama nilai, tak ada masalah lah. Okay, kalau contohnya satu nilai tu kecil, contohnya ini nilai dia 0.01, yang ini 0.025. Okay, yang ini nanti cikgu akan terangkan. Okay, kita tengok dulu yang ni. Sekarang ni, ini adalah daripada nilai atas. Okay, yang ini nilai atas ni. Okay, sama yang ni pun turun ke atas. Bila nak perkan ni, awak kena bahagikan nilai yang terkecil antara dua ni. Antara dua nilai ni. Disebabkan dia sama, so awak bahagikan saja dengan 0.025. Okay, awak bahagikan saja dengan 0.025 sebab dua-duanya nilai dia sama. So, perkan dengan nilai yang sama lah. Awak akhirnya akan dapat 1, 1. Okay, awak akan dapat nilai dia 1, 1. Sebab bahagikan dengan nilai sama, so awak akan dapat CU ada 1, O ada 1. So, dia punya formula adalah CU. Okay, CuO adalah formula empiriknya. Okey, yang itu boleh faham ke tak faham? Apa tengah cerna lagi? Okey ke tak okey? Boleh ke tak ni? Senyap pula dah. Boleh ke tak boleh? Siapa yang nak bercakap tu? Senyap pula. Dia macam boleh tapi dia macam tak boleh. Okey, kita cuba satu lagi soalan yang lain supaya awak nampak dia punya langkah dia. Cikgu nak cari yang mana. Okey, yang ni dia lain nilai dia. Okey, kita tengok satu lagi tu. Antara ferrum dengan oksigen. So, macam biasa, awak kena cari. Okey, dalam exam dia tak bagilah kotak ni. Memang awak kena buat sendiri. Sebab Cikgu Azmi dia bagi ni sebab dia punya template dia. Ataupun cara latih kamu cara nak jawab. Okey, tapi dalam exam tak diberilah. So, first kali awak cari dulu maklumat. Maklumat dalam soalan ni ada 2. Alia tak apa, boleh tanya dengan akak. Akak bagus exam kimia kan tak habis lagi hari tu. Tak habis lagi apa tu? Exam SPM. Okay, 1.69 gram ferrum. Ini maklumat pertama. Berpadu dengan 0.72 gram oksigen. Okay, so maklumat dia adalah kedua-dua jisim iaitu ferrum, bagi ferrum dan juga bagi oksigen. Okay. So, kita tuliskan saja maklumat dia. Dua bahan dia ataupun unsurnya adalah adalah ferrum dan oksigen. Yang ni dapat dari soalan. Jisim pun dapat dari soalan iaitu 1.69 dengan 0.72. Yang tak perlu fikir dah. Tengok daripada soalan saja ambil. Bila dah dapat yang itu, langkah yang seterusnya adalah cari bilangan mol. Cari bilangan mol macam biasa, buat sekali lagi. Sampai bila dah ingat tu, bolehlah stop kan. Kalau masih tak ingat lagi, kita buat je lagi. Dia punya ni, dia melibatkan jisim. 4 mol kat sini, yang ni jisim molar. Jisim molar dengan JMR dan JFR tu sama je. Cuma beza jisim molar ni dia ada unit. Jisim molar ni unit dia adalah gram per mol. Negatif 1 tu tak muat dah. Negatif 1. So jisim kat sini, jisim bagi ferrum adalah 1.69. Ni jisim dia. Dia punya jisim molar dia ataupun JAR dia adalah 56. Pun dah diberi dalam soalan. So, bahagikan sajalah. Jisim bahagi dengan jisim molar. Awak dapat bilangan mol dia iaitu 0.030. Satu lagi cikgu nak beritahu. Kalau untuk pengiraan formula empirik, sebaiknya ambil jawapan. Masa awak tekan kalkulator tu kan akan ada banyak titik perpuluhan.
Okay, ambil titik perpuluhan tu antara sebaiknya adalah 4 titik perpuluhan. Kalau tak ada 4, ambil 3 lah. 3 atau 4 titik perpuluhan. Tu yang sebaiknya. Lagi banyak tu maksudnya lagi baik lah. 3 hingga 4 titik perpuluhan untuk jawapan. Sebab selalu akan tanya ke cikgu nak ambil berapa titik perpuluhan ni. Untuk formula empirik paling baik adalah 4 titik perpuluhan. Jadi kat sini mungkin sebab memang nilai dia 0.030 je. So ada 3 je lah titik perpuluhan kat sini. Jangan pula kita tambah lagi. Sebab tambah kosong pun tak ada nilai apa. Sama je kan. Okay, so kat sini bila bahagikan. Okay, awak tekan kalkulator awak akan dapat 0.030. Okay, manakala oksigen dia punya jisim dia adalah 0.72. Ini daripada soalan. Perkan dengan JAR ataupun jisim molar bagi oksigen iaitu 16. Okay, awak dapat nilai dia 0.045. Okay, so sekarang awak nampak dua nilai yang berbeza. Cikgu kata bila nak masuk pada nisbah ringkas mol, awak kena cari dulu nilai antara dua ni. Cari mana yang lebih kecil. 0.030 ke atau 0.045. Siapa lagi kecil? Yes, 0.030 lebih kecil. So kat sini kita bulatkan ini lebih kecil. So bila nak kira dekat bawah ni nisbah mol, okay, ambil nilai yang sememangnya kat atas ni. Okay, nilai asal kat bawah ni 0.030. Okay, perkan dengan nilai yang terkecil antara dua. Disebabkan ni lebih kecil, so masukkan 0.030. Awak dapat nilainya 1. Okay, awak dapat nilainya 1. Okay, yang ini pula. Ni dapat nilai atas ni iaitu 0.045. Awak perkan dengan 0.030. Yang ni sebab antara dua nilai tadi, ambil yang terkecil untuk bahagikan. Awak akan dapat 1.5. Sampai yang sini dulu. Okey ke tak okey? Cikgu tegang yang bawah tu. Okey, Alia tadi. Alia kan yang jawab tu. Alia dah okey dah yang tu. Sampai situ. Okey. Bila dah sampai sini, awak tengok nombor Yang ni 1. Yang ni 1.5. Yang ni ada pula titik perpuluhan. Awak tak boleh suka-suka bundarkan. Ni bukan matematik awak nak bundar-bundar. Tak ada So kat sini bila yang ni nilai dia 1, yang ni nilai dia 1.5, kita akan darabkan dulu dengan nilai 2. Okay, kita tak boleh darab 1. Kalau darab 1 nilai dia sama kan. So kita akan darabkan dengan nilai dia 2 sampai tak ada titik perpuluhan. Okay, maksudnya aku bila 1 darab 2 dapat 2, kita dapat nombor bulat. Yang ni 1.5 darab 2 dapat 3, dah tak ada titik perpuluhan. So inilah dia punya formula dia iaitu Fe ada 2. Okay, O dia ada 3. Okay, nombor ni yang menunjukkan yang untuk panduan kamu untuk tuliskan berapa banyak ferrum, berapa banyak oksigen. Okey. Boleh ke tak boleh tu? Okey, dalam modul kamu pun ada banyak lagi soalan-soalan formula empirik yang kamu boleh cuba untuk pemahaman kamu. Okey, dalam modul ada banyak soalan formula empirik tu. Okay, ada lagi beberapa lagi soalan formula empirik yang kamu boleh cuba untuk dapatkan jawapan. Okay, macam tadilah kalau dapat je nombor yang ada melibatkan titik perpuluhan, cuba darab dulu dengan 2. Okay, darab dulu dengan 2. Selalunya kita akan darab dengan 2 je lah. Kita jarang darab dengan nombor yang lain. Okay, sikit lagi kita tengok pada soalan soalan pengiraan peratus mengikut jisim. Okay, yang kat sini sebenarnya dia adalah kemahiran kamu juga memanipulasikan formula. Okay, nak gunakan formula tu macam mana untuk dapat
dapatkan jawapan. Ni matematik dah ni sebenarnya. Cumanya dia kena ada basic yang kuat lah. Okay, kita tengok sikit pada cara pengiraan peratus mengikut GSIM. Okay, peratus mengikut GSIM ni, tadi kan dia bagi dalam bentuk gram. Okay, dua maklumat tadi tu, contohnya kalau ada dua bahan, ada dua maklumat, dua maklumat tu dia dalam bentuk gram. Tapi soalan boleh juga bagi dalam bentuk persen. Okay, so konsepnya peratus mengikut GSIM adalah 100%. So setiap 100% tu bermaksud nilainya adalah 100 gram. Okay, contoh kita tengok kat sini. Bila awak tambahkan semuanya, tambahkan semua gram yang dibagi, peratus yang diberi, awak akan dapat balik 100%. Okay, contoh yang ni 40. Tambahkan dengan 6.67. Tambahkan dengan 53.33. Awak akan dapat balik nilai dia adalah 100%. Okay, dan setiap ni kita akan tukarkan dia jadi, yang ni akan jadi 40 gram, yang ni akan jadi 6.67 gram, yang ni akan jadi 53.33 gram. Sama je. Cuma beza dia bagi bentuk persen saja. So awak nak masukkan dalam kotak ataupun cara kerjanya sama. Cuma kali ni dia ada bagi 3 unsur, iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, karbon, hidrogen dan oksigen. Kalau dia melibatkan tiga-tiganya adalah bahan bukan logam, okay, karbon bukan logam, hidrogen bukan logam, oksigen bukan logam. So cara awak nak kotakkan dia ataupun awak nak tulis formula dia mesti ikut susunan abjad. Okay, susunan ABC tu. Okay, karbon walaupun dia K, dia punya formulanya adalah C. Karbon, hidrogen adalah H, oksigen adalah O. So C dulu, baru H, baru O. Okay, untuk tuliskan formula empirik. Kaedah penulisan formula empirik, awak tak boleh buat O, C, H. Tak boleh sebab dia tak ikut susunan abjad. Okay, susunan abjad mesti C dulu, yang ABC kan. Kalau tak ingat, kau nyanyilah lagu ABC tu masa nak jawab. A, B, C, D, E. So mana dulu yang datang? C dulu, baru H, baru O. Okay, so kita tengok cara pengiraan dia sama saja macam tadi. Cuma dia ada lebih kotak. Kotak dia ada lebih sikit daripada tadi. Sebab dia ada 3 unsur. So kat sini, first kali awak akan tulis dulu peratus GSIM 40%. Okay, 6.67 dan 53.33. Kemudian kita akan tukarkan terus kepada GSIM. Nilai sama je. Okay, nilai persen dan GSIM sama saja nilai dia. Kemudian cara kerja sama macam tadi, iaitu perkan dulu dengan GSIM atom relatifnya. Karbon 12, so 40. GSIM dia bahagikan dengan 12. Awak dapat 3.334. Yang ni pun awak bahagikan dapat 6.67 sebab hidrogen 1. Okay, nilai dia 1. Kemudian oksigen nilai dia 16, awak dapat 3.33. Sekarang ni kita tengok antara 3 ni mana yang paling kecil nilai dia. 3.334 ke, 6.67 ke, 3.33 yang paling kecil. Okey, 3.33. So kat sini, sebab itu awak nampak bila nisbah mol, yang ini ambil nilai yang sama. Okey, setiap nombor ni ambil je, tulis balik. Nak perkan tu ambil nilai yang paling kecil antara 3 nilai tadi. So awak akan dapat 3.33, yang ni pun 3.33, yang ni pun 3.33. Dapatlah akhirnya 1, 2, 1. So formulanya adalah CH2O. Macam cikgu sebutkan tadi, kalau dia ada 1, tak perlu tuliskan. Jangan tulis C1, H2O1. Ini tak nak. Ini salah. Okay, tak perlu tuliskan nombor 1. Okay, agak-agak boleh buat tak? Boleh ke tak boleh?
Okay, boleh, insyaAllah boleh kan. Okay, so kita tengok yang ini pula. Kali ni dia tak bagi 2 nilai. Dia bagi 1 je nilai. Okay, dia tulis kat sini 1 logam, 1 metal lah. 1 logam T klorida tertentu mengandungi 67.19 klorida dengan jisim. Okay, jadi tentukan formula empirik. Kali ni dia sebenarnya adalah antara T dan juga Cl. Okay, antara T dan Cl. So, awak sekarang hanya ada nilai klorida. Okay, nilai persen bagi klorida iaitu 67.19. Berapa ni T? Berapa persen T? Siapa tahu? Macam mana dapat tu? Okey, pandai. Okey, 100 tolakkan dengan 67.19. Awak akan dapat 30. Berapa tadi? Tak ingat 32.81. Okay, awak akan dapat 32.81 dan selebihnya kiralah macam biasa. Okay, awak kena hati-hatilah tengok pada maklumat yang diberi. Kadang-kadang ayat dia agak tricky, ayat dia menjerat kamu. So, kalau kamu tak baca ayat dengan betul, kamu akan salah untuk kira. Okay, jadi untuk hari ini, cuba lengkapkan. Cikgu tak pasti kau punya modul muka surat berapa. Sebab modul cikgu yang modul lama, cikgu tak ambil modul baru. Jadi kamu cuba selesaikan sampai pada, ada tak soalan ni? Soalan maklumat menunjukkan komposisi suatu sebatian organik Q. Ada ke tidak? Kalau muka surat cikgu, muka surat 54. Kamu punya muka surat ada tak? Muka surat pula. Kamu punya soalan muka surat berapa? Yang sebatian organik Q. Yang ini. Soalan yang ni ada tak dalam kamu punya modul? Okay. Ni. Ada tak dalam modul lah? Dalam ni D. Dalam buku. Ada? 50. Okey, sampai 50. Sebelum pada yang ada jisim tabung pembakaran apa semua tu, yang tu cikgu belum masuk lagi. Kita akan masuk esok Esok kan? Rasa ada masa esok kan? So, yang itu cikgu akan maklumkan esok. Ajar esok. So, untuk hari ni, kamu cuba buat sampai pada muka surat 50 yang settlekan untuk formula empirik. Ada masalah, boleh rujuk pada cikgu. Okey, jadi ada soalan tak sebelum kita tamatkan kelas? Okey, boleh yang lain? Okey. Lebih ramai. Pada kelas kita 21 orang, 5 orang masuk macam mana? Okey, yang lain boleh Okey, kalau tak ada masalah, kita boleh tamatkan dulu kelas kita. Sebab sepatutnya memang 5 minit sebelum setiap kelas tu akan ada gap lah. So, okey lah, lagi 5 minit lagi sebelum pukul 11 untuk next kelas kamu. So, kita akan jumpa balik untuk kelas seterusnya esok. Okey. So, sekian sahaja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.